Fazli bin Sulaiman selaku Ketua di Franchise Institute Perpadanan Nasional Berhad. Mungkin saya mungkin setengah daripada peserta hari ini pernah datang ke PNS. Saya tak tahu sama ada pernah tak hadiri program-program bersama Franchise Institute. Tapi mana yang belum tahu, kami di PNS kami ada satu institut. Kalau dulu nama dia PNS Academy, tetapi 2 tahun sudah kita dah beri satu nama baru. Kita nak nampakkan dia wujudnya satu, orang kata, fokus kepada franchise. Sebab itu juga dalam kita punya mandat yang diberikan oleh kementerian, kita wujudkan atau kita tukarkan nama dia kepada Franchise Institute. Itulah wujudnya nama Franchise Institute. Jangan keliru, PNS Academy, Franchise Institute is the same entity. Cuma direction sekarang ni kita lebih fokus pada industri franchise. Dan kita juga banyak menganjurkan program-program latihan, sama latihan berbentuk franchise sama ataupun juga berbentuk keusahawanan secara general. Okey, ada juga yang mungkin peserta-peserta BIT, dan ada juga mungkin tetamu-tetamu ataupun peserta baru yang mungkin kali pertama mendengar tentang program bisnes transformasi. Kita nak transformkan perniagaan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi hari ini keluar, nanti kita akan ada beberapa kios di luar. So boleh tengok macam mana business model yang kita katakan business model yang doable, bankable, mungkin kita kata boleh di satu hari lagi nanti kita boleh franchisekan business ni. Itu hasrat kita di penghujung nanti. Bila tuan-tuan masuk business transformasi, di penghujungnya nanti insya-Allah tuan-tuan boleh franchisekan perniagaan tuan-tuan. Kalau sekarang ni kita mungkin ada sedikit, kita ada 5 syarikat hanya yang dah di-franchisekan. Mungkin kita kata dalam masa 5 tahun kita boleh lahirkan 50 usahawan BIT ni boleh pergi ke arah franchise. Itu mungkin satu vision yang kita boleh, orang kata, capai dengan usaha dan orang kata dengan dorongan dan sokongan daripada PNS, insyaAllah. Okey, slide please. Okey, bisnes transformasi itulah juga saya punya, orang kata apa, taklimat pada hari ini. Tetapi mungkin saya rasa sebelum saya bawa tuan-tuan ke bisnes, taklimat tentang bisnes transformasi, saya suka untuk membawa tuan-tuan sedikit tentang maklumat tentang industri franchise di Malaysia. Sebab bisnes transformasi dengan industri franchise ni dia ada hubung kait yang sangat kuat. Sebab itu dilahirkan program bisnes transformasi. Sebab penghujungnya nanti tuan-tuan, kami nak franchisekan perniagaan tuan-tuan. Itu hasrat dia. Okey, kalau tuan-tuan tengok, kalau kita kata industri franchise, di mana direction industri franchise sekarang ni? Kalau kita kata secara ratanya ataupun secara puratanya, dia berkembang setiap tahun sekitar 5 hingga 8%. Dari segi orang kata syarikat-syarikat yang berdaftar sebagai syarikat franchisor, termasuklah syarikat-syarikat tu syarikat lokal ataupun kita kata homegrown business, ataupun syarikat-syarikat daripada luar negara datang ke Malaysia, dia franchisekan sistem perniagaan dia. So dia berkembang setiap tahun sekitar 5 hingga 8% bilangan dia. Kalau kita katakan sekarang tu kita dah hampir 960, saya rasa tahun 960 syarikat-syarikat yang dah berdaftar sebagai franchisor ataupun dia dah menawarkan sistem franchise di Malaysia. So kita usahawan, kenapa kita wujudkan bisnes franchise? Sebab kita boleh tawarkan pula, bila kita ada sistem franchise, kita boleh tawarkan pula kepada kita punya rakan-rakan niaga ataupun kita namakan sebagai franchisee. Sebagai contoh kita kata brand-brand yang ada. Mungkin tuan-tuan tak perlulah saya mention brand tu. Tuan-tuan boleh tengok brand McDonald, Mary Brown, T-Life, kita ada Children Islamic Center, kita ada laundry bar, dan dia tidak terhad kepada industri makanan saja. Walaupun kita kata hakikatnya industri franchise banyak dikategorikan ataupun diklasifikasikan dalam industri F&B, tetapi industri ataupun sektor lain masih lagi ada. Itu kita tidak boleh nafikan. Sebab mungkin orang-orang kita ni suka makan. Jadi industri itu dia reflect dengan kita punya culture orang Malaysia ni. Tetapi berbeza dengan negara-negara luar. Kalau kita pergi ke Australia sebagai contoh, industri makanan tidak sangat banyak menyumbang kepada sektor franchise. Dia lebih menyumbang ke arah sektor perkhidmatan. Itu membezakan kita.
Tetapi dari segi sumbangan ke arah GDP itu, dia still lagi contribute. Walaupun kita tidak boleh bandingkan kita dengan negara-negara yang mungkin dah lebih daripada 50 tahun familiar ataupun dah popular dengan industri franchise. Kalau kita kata industri franchise di Malaysia, contribution ke arah GDP sekitar 3 hingga 5%. Kalau di Europe, kalau contoh di Amerika ataupun di Jepun, sekitar 10 hingga 12% contribution kepada GDP. Jadi itulah hasrat kami. Kita ada satu agensi khusus, PNS, Perbadanan Nasional Berhad. So apakah PNS? Jangan keliru lagi, tuan-tuan datang sini hari ini kami nak ceritakan apa PNS, keluar dah orang dah tahu Perbadanan Nasional Berhad. Dimiliki oleh Ministry of Finance. Dan ditubuhkan pada tahun 1997. Kami ini diberi mandat, bila kami ditubuhkan, diberi mandat untuk membangunkan industri franchise di Malaysia. Tuan-tuan sebenarnya beruntung, negara kita beruntung sebab kita tengok berbanding negara-negara luar kita antara orang kata negara yang ada satu agensi khusus untuk industri franchise. Dan PNS dipertanggungjawabkan untuk membangunkan industri franchise itu. Tepuklah tangan sikit. Ini antara fungsi-fungsi dan peranan PNS. Kalau tuan-tuan kata tuan-tuan nak buat pinjaman, kita ada bahagian yang boleh menguruskan pinjaman. Tuan-tuan nak belajar, kita ada franchise institute di situ yang boleh orang kata provide latihan kepada tuan-tuan. Kita ada bahagian hartanah. Tuan-tuan boleh kalau katakan berminat untuk nak memiliki hartanah. Kalau katakan tuan-tuan cari kedai, kita ada beberapa unit kedai yang boleh disewakan. Kita ada skim-skim khusus untuk industri franchise. Kita ada jaringan perniagaan, kita ada buat business matching, kita panggil usahawan-usahawan yang rajin dibawa ke Malaysia untuk kita tawarkan opportunity, peluang kepada orang lokal untuk memiliki satu brand international. Sebab itu ketika dahulu kalau tuan-tuan tengok, brand-brand ni semua dipelopori oleh syarikat-syarikat besar. Pada asalnya dulu, pada tahun awal 90, ujung 90-an, syarikat-syarikat besar saja yang memiliki industri franchise berjaya dulu. Kita tak mampu. Jadi sekarang kita dah mampu dengan adanya bantuan daripada agensi, contoh daripada PNS itu sendiri. Okey, kita ada pelaburan. Mana-mana syarikat yang mungkin nak pergi ke IPO, kita ada skim-skim khusus untuk itu. Kita boleh jadi shareholder, kita boleh come as a investor dalam syarikat tuan-tuan. Itu long term mungkin. Sebab satu hari nanti tuan-tuan mungkin kita tak boleh hanya berdiri di sini. Kita kena fikir ke arah lagi satu tahap yang mana tuan-tuan boleh listed company tuan-tuan ke arah orang kata ke arah yang lebih tinggi. Dan PNS bersedia di situ untuk menawarkan bantuan kepada tuan-tuan. Okey? Of course kita ada khidmat nasihat. Kita ada pegawai-pegawai, tuan-tuan kalau katakan buntu, nak cari ataupun nak tahu macam mana bisnes model ni, macam mana nak bangunkan daripada bisnes hanya bisnes di tepi jalan, sekarang ingin buka kedai di outlet, macam mana proses nak bangunkan industri franchise, macam mana nak wujudkan satu sistem franchise. Because sistem franchise agak complicated ke? Tidaklah complicated sangat. Kita ada di situ untuk bantu tuan-tuan. Sebab tuan-tuan tengok daripada bisnes transformasi yang tuan-tuan ada ketika ini, 5 syarikat dah di-franchise kan. Proses tu sebenarnya kadang-kadang mengambil sedikit masa sebab dia terikat dengan akta, dan itu yang membezakan franchise dengan bisnes-bisnes yang lain. Okey, kita datang kepada konteks ataupun segmen BIT, Business in Transformasi, diperkenalkan oleh PNS pada tahun 2013. Saya sendiri pun keliru. Alhamdulillah ada slide 2013. Dah lama dah, sekarang 2021. Maksud dah 8 tahun. Kenapa diwujudkan bisnes franchise? Kenapa diwujudkan bisnes franchise? Kemana arah tuju bisnes-bisnes kita? Sebab kita tengok bahawa rata-rata bisnes yang di franchise satu ketika dahulu dipelopori oleh mungkin daripada bangsa selain daripada orang Melayu. Tetapi bagaimana kita nak bantu orang Melayu, bagaimana kita nak transformkan bisnes-bisnes di tepi jalan, bagaimana kita nak transformkan bisnes-bisnes di kampung yang mungkin ada identiti dan ada dia punya value.
Sebab kalau kita tidak membantu mereka ketika ini, mungkin satu hari anak-anak kita, cucu-cucu kita tak nampak dah bisnes kita ni. Tak tahu macam mana wujudnya abang balik. Tak tahu abang balik macam mana. Cakwe, kita tak tahu makanan tu sebenarnya. Kalau tanya anak saya, dia tak tahu. Tetapi dengan adanya satu program ataupun sistem franchise, insyaAllah generasi selepas kita selepas ini mampu untuk melihat produk ini. Sebab itu jugalah tujuan yang kita bangunkan ataupun kita wujudkan program bisnes transformasi. Sebab kita nak mengenal pasti penerbit kecil yang berpotensi. Kecil bermaksud mereka ni duduk di tepi-tepi jalan, mungkin mengusahakan bisnes itu secara di rumah, mungkin hanya di kampung-kampung, tetapi amat berpotensi untuk dibangunkan. Dan kenapa? Dan itu jugalah tujuan dan objektifnya. Kita nak memodernkan perniagaan mereka. Mungkin dulu diorang tak tahu cara-cara nak buat pembungkusan, tak ada satu sistem, post sistem yang cantik, cuma guna manual saja. Tak ada satu sistem, satu catat aliran, tak tahu siapa supplier dia, tak tahu daripada mana nak dapat stok. Kalau katakan dekat situ kedai runcit tutup, automatik kedai dia pun tutup, sebab tak ada supply. Tapi dengan adanya program bisnes transformasi ini, insyaAllah kita akan sediakan satu orang kata sistem yang boleh membantu tuan-tuan. Dan insyaAllah ada satu hari nanti juga tuan-tuan boleh menfranchisekan bisnes tuan-tuan. Okey, ini dia punya kriteria. Saya tak ingat kriteria dia, dan saya kena baca tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok dengan sendiri. Bagi sebuah syarikat itu mesti menjalankan perniagaan yang berlandaskan syariah. Okey, syariah saya ingat everybody clear. Syariah, bisnes tu mestilah bisnes yang apa? Syariah ni maksudnya halal dan thayyiban. Okey? Dan syarikat itu mestilah berdaftar dengan SSM. Kalau jumpa rakan-rakan, jumpa peniaga-peniaga di kampung, ajaklah mereka berdaftarkan syarikat. Bila mendaftarkan syarikat, insya-Allah opportunity ataupun peluang lebih luas. Okey? Dan jenama itu haruslah juga mendaftar dengan harta intelek. Jangan main-main tuan-tuan. Kenapa kita perlu daftarkan brand kita dengan harta intelek, dengan MyPo? Kalau kita tak daftar, mungkin satu hari nanti tiba-tiba brand yang sama wujud di tempat lain. Kita boleh declare brand kita, rupanya orang lain dah berdaftar, kita tak berdaftar. Pergilah menangis-nangis di pejabat MyPo, merayu bahawa brand ni brand saya, lahirkan daripada mak ayah saya dulu, datuk saya dulu, tapi orang lain dah daftar dah. Tuan-tuan cuma menangis, tak berlaku gitu. Hilang begitu saja brand tu bersama dengan jenama dan juga mungkin makanan tu boleh asal tukar dengan brand yang lain. Okey? Perniagaan mestilah sekurang-kurangnya beroperasi setahun dan mestilah menguntungkan. Kenapa harus menguntungkan? Kalau tuan-tuan nak jadi syarikat induk, tuan-tuan ingin jadi satu syarikat induk, tuan-tuan mesti tunjukkan bisnes tuan-tuan bisnes yang maju. Siapa nak ambil bisnes yang tak maju? Mestilah kita kata bisnes saya bagus, bisnes saya menguntungkan. Bila tuan-tuan ambil bisnes saya garanti 6 bulan dapat balik return. Bisnes saya ni sehari boleh dapat pendapatan sekitar 5,000. Contoh saya kata. Takkan nak kata saya punya bisnes ni kalau buat pasti gagal, pasti orang takkan ambil. Jadi tak ada logik dia, tak ada hubung kait dia dalam perniagaan. Jadi sebab tu kita katakan bisnes dia mestilah satu bisnes yang menguntungkan. Okey, ini dia punya kelebihan dia, manfaat dia, benefit dia. Kalau kita jadi sebagai syarikat franchisor ataupun syarikat induk, ataupun tuan-tuan tak tahu apa tu syarikat induk ataupun franchisor ni, saya percaya tuan-tuan dah arif apa itu franchisor, syarikat induk ataupun franchisee. Franchisor is the owner of the business. Dia layak untuk mendapatkan pembiayaan sehingga RM500,000 dengan kadar interest 4 poin ataupun kadar keuntungan, maafkan saya, kadar keuntungan 4.75 setahun. Pembiayaan sehingga 90%. Contoh kalau katakan owner tu, saya dah nak kembangkan perniagaan, saya nak beli kilang, tapi saya tak ada modal, mungkin saya nak beli equipment yang mahal. Macam mana saya nak dapatkan duit? Dia boleh pergi mohon pembiayaan para franchisor.
Katakan kilang tu ataupun mesin tu berharga 200-300 ribu, boleh datang ke PNS sebab dia merupakan syarikat induk ataupun pra-franchisor. Dia boleh mohon sehingga RM1,5 juta. Okey, jangka masa pembiayaan sehingga 5 tahun, bergantung. Kalau katakan mungkin pinjaman tidak besar, kita akan consider mungkin short term kan sikit dia punya tempoh pembiayaan, tetapi maksimum boleh pergi sehingga 5 tahun. Tetapi cantiknya lagi dalam program Business in Transformasi adalah rakan niaga kita. Sebab konsep perniagaan BIT ini merupakan konsep ala-ala franchise ataupun pra-franchise. Bila tuan-tuan menjadi syarikat franchisor ataupun pra-franchisor, tuan-tuan dah boleh kembangkan perniagaan tuan-tuan. Contoh, kalau katakan tuan-tuan buka bisnes di mana lah, senang nak cakap. Okey, tuan-tuan popular katakan di satu tempat, dan di satu tempat tu mungkin di daerah yang lain ada orang berminat nak berniaga bisnes tu. Dia boleh datang untuk buat pinjaman dengan PNS. Walaupun bisnes model tuan-tuan tu kecil, tetapi dia boleh mendapat pembiayaan sehingga RM25,000. Cuma satu perkara yang saya perlu maklumkan tuan-tuan, bezanya bisnes in transformasi ini dengan bisnes sistem franchise, salah satu key element dia adalah model perniagaan dia. Because bisnes in transformasi ini model perniagaan ataupun kita katakan package perniagaannya tidak boleh lebih daripada RM25,000. Sebab dia kita katakan fokus pada perniagaan yang kecil. Jadi pembiayaan yang kita tawarkan kepada rakan niaga sehingga 90% daripada package tu. Kalau katakan package dia RM10,000, kita boleh tawarkan sehingga RM9,000. Kalau package dia RM20,000, kita boleh tawarkan sehingga RM18,000. Manfaat seterusnya adalah dari segi kita katakan latihan. Bila tuan-tuan masuk program BIT, tuan-tuan bukan hanya rakan niaga tuan-tuan, bukan hanya orang kita syarikat induk ataupun pra-franchisor, tuan-tuan layak untuk mengikuti latihan bersama Franchise Institute. Dan kami menyediakan orang kata lebih daripada 15 modul-modul latihan untuk tuan-tuan selama tempoh tuan-tuan duduk dalam program BIT. Bila tuan-tuan duduk di situ, kami akan panggil tuan-tuan datanglah training. Masalah bukan tak ada latihan, masalah peserta tak nak datang latihan. Bukan tak ada latihan, tak ada, yang peserta tak nak datang latihan. Itu masalahnya. Tetapi sebenarnya latihan itu ada di situ. Memang kami sediakan program latihan mengikuti apa yang kita katakan modul-modul yang bersesuaian dengan syarikat-syarikat dan mungkin dari segi konteks perniagaan itu sendiri. Okey, ini sektor pasaran ataupun sektor yang berpotensi. Dan kalau kita tengok sektor yang berpotensi ini, dia berkaitan dengan kita punya culture, environment kita. Kita katakan, of course, macam saya kata tadi, makanan, minuman. Orang-orang kita pastinya suka makan. Pagi-pagi pun pergi cari makan dahulu sebelum pergi daftar. Kan? Itu dah memang kita punya hobi kita. Memang akan cari makan, sedar-sedar dengan cari makan. Sebab itulah industri makanan popular. Wak Imah dia bisa franchise ataupun tidak, popular. Tetapi kita tidak hanya memberi fokus pada industri begini, kita juga melihat juga sektor-sektor lain. Jangan terkejut BIT kalau tuan-tuan pergi hari ini, ada juga sektor yang perkhidmatan. Mungkin tuan-tuan, saya tak tahu, mungkin pernah ada di kampung ataupun di luar bandar, orang buat, orang kata apa, repair kasut, repair jam, apa lagi? Apa lagi yang popular? Gunting rambut, sektor cleaning service. Apa bentuk servis yang ada boleh kita enroll dalam program Business in Transformasi. Sebab tu kita kata sektor ni tidak hanya memberi fokus kepada makanan, craft tangan, pakaian, aksesori wanita, pastinya banyak kain tudung, segala bentuk tudung yang ada boleh masuk enroll dalam program ni. Bila saya cakap tadi konteks sektor tu, tuan-tuan boleh tengok, kita cuba orang kata rungkaikan dari sebentuk percentage. 74.62% confirm datangnya daripada industri makanan. Ini sedikit sebanyak relate kepada industri franchise. Kalau industri franchise sekitar dalam 40% daripada sektor F&B. Okay, next. Okay, ini antara brand-brand yang ada.
Saya tidaklah mahu menyebut semua brand yang di sini, tapi sebagai contoh kita kata kalau di Penang kita ada Ida Ice Cream, Business Ice Cream. Kita ada KAKP, pisang cheese. Kita ada Di Sara Fried Chicken, GPC, Caca Meatball. All time sebuang ni yang antara yang terlama yang ada dalam bisnes transformasi. Sate Zul di Pahang. Okey. Tisha ni kalau tuan-tuan saya rasa mungkin satu hari kita dah boleh franchise-kan perniagaan. Kita dah tengok macam-macam bisnes ataupun perniagaan ni even di shopping kompleks yang besar. Ni antara brand-brand yang ada. Okey, teruskan. Untuk makluman tuan-tuan, sehingga Mac 2021 sebanyak 130 perniagaan yang dah enroll dalam program bisnes transformasi. Dia tiada had limit. Jangan tanya saya ada tak had limit untuk tahun 2021. Tak ada had limit. Selagi ada bisnes tu, jemput, enroll ataupun jemput untuk orang kata present the business model tu. Kalau kita rasakan sesuai, insyaAllah kita boleh bawa tuan-tuan masuk dalam program bisnes transformasi. Okey, ini antara bisnes-bisnes dari program bisnes transformasi yang dah di-franchise-kan. Kalau tuan-tuan tengok pada awal tadi saya mention, kita kata bahawa kita punya vision ataupun ultimate aim kita satu hari nanti kita nak franchise kan. Ini syarikat Bumi Putra, kita dah franchise kan 5 syarikat. Antaranya adalah syarikat Putu Bambu World. Tak perlu saya mention, semua orang tahu saya rasa. Okay, di Apple ni kalau tuan-tuan pergi di sebelah Pantai Timur, di Siti Khatijah. Saya bukan orang Kelantan, saya tak ingat, tapi sebelah Pasar Siti Khatijah dia punya outlet dia di sana. Di Senoh otak-otak JB. Otak-otak JB ni kalau di Johor, saya pernah duduk di Johor dalam 3 tahun, ada 2 je famous, sama otak-otak Kempas atau otak-otak JB. Yang dah masuk dan jadi franchisor adalah otak-otak JB. Outletnya di Tampoi, dia HQ-nya di Tampoi. Elpis merupakan satu syarikat pizza, dan satu lagi adalah Home Pusat Fusion. So daripada sini kalau tuan-tuan tengok 4 syarikat adalah syarikat F&B, cuma satu saja syarikat Pusat Fusion ataupun yang menawarkan perkhidmatan. Ini dia punya antara gambar-gambar kios. Okey, kalau kita tengok Roti John, ini kiosnya menarik, presentable. Mungkin pada awalnya tidak begini, tapi bila dia masuk program bisnes transformasi, kita transformkan. Tetapi cara kita transform tu bukanlah transform suruh tuan-tuan buat immediately. Tidak. Dia melalui satu proses. Sebab tu kita kata program bisnes transformasi ini, tuan-tuan akan bersama dengan kita sekurang-kurangnya 3 tahun. Dia macam pergi belajar 3 tahun buat diploma tu. Belajar 3 tahun, kita tolong mantapkan, kita educate tuan-tuan, kita engage dengan tuan-tuan. Lepas 3 tahun tu kita try to release tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah bersedia, InsyaAllah tuan-tuan boleh jadi franchisor. Ini produk-produk dia is presentable. Kalau kita tengok dah sampai satu tahap, mungkin ada sedikit lagi touch-up yang kita perlukan untuk dia become orang kata at least jadi satu syarikat franchise. Okay, kita ada putu piring Madam Zakia, kita ada kopis, pisang cheese, water tea ice blended, Maharaja Sate. Ini semua produk-produk yang dihasilkan daripada program bisnes transformasi. Kita ada jam, kita ada pakaian, kita ada telekom, kita ada tudung. Ini dari sektor perkhidmatan, pakaian dan aksesori. Kita ada juga dari segi perkhidmatan, gunting rambut, cleaner dan vending machine. Ujungnya bisnes, kalau tuan-tuan mungkin familiar, gambarnya di sini, di ujung tu. Kalau tuan-tuan pergi di sepanjang highway daripada utara ke selatan, tuan-tuan akan nampak. Tetapi sebelum dia sampai ke situ, dia di sini. Di hujung sekali sebelah kiri di bawah ni, hanya menggunakan kemah yang kecil, meja yang berlipat. Tetapi melalui program bisnes transformasi itu kita transformkan dia daripada orang kata hanya kedai lipat, kalau hujan terpaksa tutup, kalau ribut terpaksa segala-galanya melayang. Dia dah ada yang fix physical outlet dan dia berkembang hingga menjadi satu food truck. Terima kasih ucapkan kepada Dr. Muhammad Hafizi bin Sulaiman.
kita berbicara di situ di atas kalimat yang disampaikan tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.